Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa Kelmarin mengadakan majlis ta'aruf kedua untuk menyambut pelajar-pelajar baru bagi sesi pengajian 2023-2024 yang berlangsung di Dewan Auditorium Yunisa Gadong. Hadir Profesor Madya Dr. Siti Sarah binti Haji Ahmad, penolong Rektor Akademik Yunisa. Tahun ini merupakan tahun kedua Yunisa menerima kemasukan pelajar baharu melalui HIKAS. Majlis memberi peluang kepada para pelajar baharu untuk mengenali sistem pentadbiran Yunisa dan lebih memahami program yang akan diikuti sepanjang pengajian di Yunisa. Lebih 2,800 kanak-kanak berumur 5 tahun didaftarkan untuk mengikuti pembelajaran peringkat prasekolah pada tahun ini di seluruh negara dengan lebih 110 buah sekolah rendah kerajaan menawarkan kelas-kelas prasekolah sebagai persediaan bagi membantu kanak-kanak yang untuk menyesuaikan diri dengan suasana sekolah. Kementerian Pendidikan melalui Unit Pendidikan Awal Kanak-kanak UPAKK melaksanakan beberapa inisiatif termasuk mengadakan program orientasi prasekolah untuk kanak-kanak baru prasekolah tahun 2024, program kemasukan dan pendaftaran kanak-kanak prasekolah secara berperingkat-peringkat dan program sukarelawan pelajar tingkatan 6 atas dan tahun 11 sebagai pembantu guru bagi kelas prasekolah. Kemarin, kru RTB berkesempatan meninjau lebih dekat lagi suasana hari pertama persekolahan pra di seluruh negara. Di daerah Brunei dan Muara, sekolah rendah mata-mata menerima kemasukan seramai 29 orang murid pra. Sebagai guru prasekolah, peranan mereka adalah untuk memastikan murid-murid prasekolah dapat menyesuaikan diri dengan suasana di sekolah. Persiapan pelbagai aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan telah dilaksanakan seawal bulan November lalu. Untuk aktiviti awal Januari 2024 ini, kami ada menyediakan aktiviti menyurih, mewarna, collage, bermain clay, handprint yang fokus kepada fine motor skills untuk menarik minat murid supaya mereka merasa seronok dan looking forward untuk pergi ke sekolah. Para ibu bapa dan penjaga juga sibuk menguruskan hal ehwal anak-anak sebelum menghantar mereka ke sekolah. Persediaan awal as parents kalau di rumah mengajar potty train lah, and then cara menulis nama sendiri, and then lastly kalau persediaan physical mental as parents memang first day mengantar sekolah lah, melayan kerenah-kerenah diorang pagi-pagi. Mengikut pindaan Akta Pendidikan Wajib tahun 2024, juga merupakan permulaan bagi kanak-kanak yang mencapai umur 5 tahun untuk wajib bersekolah, khususnya mereka yang terdiri daripada warga negara Brunei Darussalam dan yang bermastautin di negara ini. Bagi kanak-kanak yang mencapai umur 5 tahun pada 31 Disember adalah diwajibkan mendaftar bagi kemasukan prasekolah bermula awal tahun berikutnya. Bagi kanak-kanak yang belum berkesempatan untuk didaftarkan, para ibu bapa atau penjaga masih diberi peluang untuk mendaftar di sekolah rendah masing-masing. Murid-murid pra di daerah Belait, daerah Tutong dan daerah Temburong juga memulakan sesi persekolahan kemarin. Di daerah Belait, 15 buah sekolah rendah kerajaan menerima kemasukan murid prasekolah bagi tahun ini. Seperti biasa, sesi orientasi diadakan sebagai pendedahan awal mengenai sistem persekolahan untuk memupuk semangat setiakawan dan kerjasama antara murid, ibu bapa dan guru-guru. Sementara itu, tinjauan RTB ke salah sebuah sekolah rendah di daerah Tutong mendapati murid-murid prasekolah sudah bersedia dengan peralihan ke suasana sekolah setelah mengikuti program orientasi prasekolah yang dilaksanakan pada bulan November lalu.
Bagi daerah Temburong, 10 buah sekolah rendah menerima pendaftaran murid-murid prasekolah bagi sesi pembelajaran tahun ini. Pelbagai riak wajah terpampang pada wajah mereka yang baru bergelar pelajar. Semangat dan galakan sememangnya diperlukan oleh para murid prasekolah untuk memulakan pembelajaran. Oleh itu, selain pihak sekolah, para ibu bapa juga sibuk membuat persiapan bagi persekolahan anak mereka. Persiapan sekolah ialah ada beberapa dijalankan seperti orientasi kepada murid-murid pra tahun 2024 dan juga kepada ibu bapa. Memberi sokongan kepada guru-guru dalam persediaan kemasukan prasekolah ke sekolahan ini pada tahun ini yang berupa peralatan yang diperlukan. Dari segi logistik, bilik-bilik darjah juga telah dilengkapkan dengan kerusi meja yang lengkap, termasuk juga dengan kelengkapan-kelengkapan lain. Kami telah awal membuat persediaan seperti membuat orientasi dan program induksi bersama ibu bapa dan anak murid pada November tahun lepas. Saya menyediakan diri untuk lebih peka dengan kehendak-kehendak murid. Jadi kita ni menyesuaikan cara pengajaran kami itu dengan bagaimana demand murid. Saya perlu memahami dan bersedia untuk menerima cabaran. Ya, aku perlu expect yang unexpected lah. Benda yang aku tidak expect akan terjadi, memang perlu bersedialah. Persiapan saya sebagai ibu bapa dari segi fizikal dan mental membagi bersemangat dan galakan untuk anak-anak kita ni bersemangat bagi memulakan musim prapersekolahan. We already prepare pasal makanannya, pasal baju-bajuannya, buku-bukunya, and then trendnya bangun awal, macam mana pagi-pagi bangun awal, and then biasakan tidur awal apa. Beberapa persiapan seperti mengajar anak saya mengenali huruf ABC, mengira, mengenali bentuk dan juga mengajar anak saya untuk menyebut bunyi huruf fonik. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kematian dan kehidupan dengan tujuan untuk menguji siapakah antara makhluk ciptaannya yang paling baik amalnya. Dan setiap manusia akan melalui ujian saringan bagi mengenal pasti siapakah paling taat dan ikhlas dalam beramal. Perkara tersebut antara yang dikongsikan semasa tazkirah semasa Malam Munajat Anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama kali ke-119. Malam Munajat juga menggalakkan umat Islam digalakkan memperbetulkan niat dan tujuan dalam setiap perkara yang dilakukan dan melakukannya dengan sebaik mungkin. Antara yang menyertainya Awang Iswandi bin Ahmad yang di-Pertua Majlis AIDS Negara Brunei Darussalam yang juga memimpin bacaan Saidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah. Turut mengimarahkan acara munajat ahli-ahli Majlis AIDS Negara Brunei Darussalam, Jawatan Kuasa Takmir Masjid, jemaah dan belia daripada 56 buah masjid termasuk surau dan balai ibadat di seluruh negara. Juga menyertai warga kerja Kementerian Hal Ehwal Agama. Jika pereka fashion perempuan boleh menghasilkan rekaan berkualiti, apa kurangnya pereka fashion lelaki? Lebih-lebih lagi pereka fashion lelaki tempatan. Ingin tahu lebih lanjut, ikuti laporan Muhammad Daud Haji Tuah. Revolusi dan inovasi dalam rekaan fashion menjadi rahsia seorang pereka fashion lelaki tempatan untuk menghasilkan fashion berkualiti dan diminati ramai. Bakat dalam rekaan fashion memberi kelebihan kepada Muhammad Abdul Aziz bin Haji Muhammad Ali atau lebih dikenali sebagai Yoji untuk menghasilkan fashion unik yang menggabungkan konsep tradisional dan moden. Sebagai pengasas Victoria & Company, Yoji aktif berkolaborasi dengan pereka fashion tempatan untuk meluaskan pengalaman. In Brunei, we have ada communities namanya FDA, Fashion Designer Alliance. Jadi kami pun belajar daripada such as Nafora, Little Dayang, Zoya. Jadi kami pun satu community belajar sama-sama tahpih rancung, and also we have
gentleman stage. Jadi dari sana tu creating a community, from the community itu kami boleh belajar daripada sana tu. Meskipun berhadapan cabaran fashion yang dimuat naik secara dalam talian, namun Yoji tetap berusaha memastikan kualiti rekaannya dengan mengikuti perkembangan industri fashion luar negara. Designer, as a male designer, create more and learn more, and also do ask more. Jadi daripada bertanya, kita boleh dapat jawapan. Dari jawapan itu, insyaAllah, you will pursue whatever you wanted to go. Dengan revolusi dan inovasi pada fashion rekaan, pengusaha tempatan ini boleh melangkah lebih jauh untuk menghasilkan fashion berkualiti setanding dengan mereka fashion ternama luar negara. Laporan Muhammad Dan Haji Tua untuk Berita RTB. Dua pelajar bersama seorang guru dan seorang pegawai berlepas ke Singapura petang kemarin bagi menyertai Forum Sains Belian Antarabangsa ke-16 ISYF 2024. Penyertaan mereka ke forum itu adalah atas penyelarasan Kementerian Pendidikan melalui Pusat Perkembangan Pendidikan Cerdas Pintar dan Berbakat Edge. Forum akan diadakan pada 8 hingga 12 Januari anjuran Hua Chong Institution, Republik Singapura dengan sokongan Kementerian Pendidikan Republik Singapura. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Dr. Mona Aliana binti Datuk Paduka Awang Haji Muhammad Alimin, Ketua Pusat Edge ISYF menyediakan landasan bagi para pelajar berumur 16 hingga 17 tahun untuk berinteraksi dengan Nobel Laureates dan saintis terkemuka. Persembahan teater kesusastraan, kreativiti dan perkongsian pengalaman bercerita bertajuk An Experiment with an Palm dianjurkan selama 2 malam bermula malam tadi di sebuah studio produksi Jalan Muara. Persembahan ini memberi peluang kepada para pelajar kesusastraan Inggeris di negara ini untuk menyaksikan hasil drama yang mereka pelajari di atas pentas. Dianjurkan oleh Seeds Amateur, persembahan pentas juga merupakan satu eksperimen untuk meneroka kemungkinan teater sebagai kerjaya yang berdaya maju bagi pelakon dan kreatif warga tempatan. Something worthy of the past and fire by the beat. You are an awful prick.